Tanah perkuburan Kota Damansara di Petaling Jaya, Selangor merupakan antara tanah perkuburan yang membuat pengasingan kawasan kubur untuk jenazah pesakit COVID-19 dengan kubur jenazah kematian biasa. Ahnaf Abu Bakar di Kompleks Islam Putrajaya ada butiran lanjut mengenainya. Ahnaf, kenapa agaknya pengasingan kawasan kubur ini dibuat? Ya, Farhah, jangan salah faham. Pengasingan kubur bukan dibuat kerana bimbang penularan jangkitan, tetapi bertujuan memastikan pengurusan jenazah dalam keadaan selamat dan pantas untuk memudahkan para petugas. Jenazah pesakit COVID-19 tidak akan menyebarkan virus setelah dibalut dengan plastik, dikafankan dan dinyah kuman oleh pihak hospital sebelum dibawa ke tanah perkuburan. Jenazah COVID ni dengan kubur biasa kita asingkan untuk memudahkan urusan, maksudnya untuk urusan kubur jenazah, tanda peringatan pada publik semula. Maksudnya sekiranya ada apa-apa kita senang, ada perbezaan kat situ. Namun petugas yang menguruskan jenazah di tanah perkuburan termasuk penggali kubur wajib memakai pakaian PPE bagi melindungi diri mereka daripada sebarang risiko. Pada peringkat awalnya saya takut jugalah, perasaan gemetar juga kerana takut dijangkiti kan, tak ada pengalaman lagi. Tapi setelah saya menguruskan jenazah yang pertama tu dan dah dapat pengalaman sikit, baru saya fahamlah, dibantu oleh pihak KKM untuk pakai PPE apa semua, okeylah. Tak ada apalah. Hampir sekarang pun dah hampir nak dekat 100 kubur saya uruskan. Elok saja. Alhamdulillah Tuhan pemudahkan semualah. Lebih 130 kubur jenazah pesakit COVID-19 ditandakan dengan batu nisan berkod CV bagi tujuan pengenalan dan memudahkan pihak tanah perkuburan merekod maklumat dalam sistem mereka. Rekod tersebut akan digunakan sebagai rujukan waris dan urusan-urusan lain pada masa akan datang. Sejak talian MyCare COVID-19 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dilancarkan Mac tahun lalu sehingga kini, hampir 5,000 kes diterima melibatkan pelbagai masalah, terutama masalah rumah tangga, kewangan dan tekanan jiwa. Menurut penolong pengarah bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM, Yohanis Muhammad Yusof, untuk PKP 3.0 sahaja, lebih 1,300 panggilan diterima. Bila COVID ni datang, keadaan tu nampak lagi trigger. Sebab itulah bila kita tengok mental health ni, merata-rata semua orang duk bercerita tentang kesihatan mental ni. Kesihatan mental, kemudian kita tengok sakit mental, apa lagi yang memang memerlukan rawatan lah, kan. Cuma JAKIM kita tampil untuk membantu, istilahnya macam itulah. Dan alhamdulillah saya kira sebab kita ambil pendekatan apa yang Quran dan Sunnah sebut. Kalau kita baca dalam Quran tu untuk menenangkan hati tu dengan zikrullah. Pihaknya membantu secara holistik menerusi kaunseling syar'i, terapi psikospiritual Islam dan ilah syar'i dengan kadar segera, terutama bantuan dari segi bimbingan kerohanian. Ia bagi mengelak perkara tidak diingini berlaku. Inisiatif MyCare COVID-19 JAKIM juga diperluas dengan menempatkan 160 pegawai JAKIM di hospital seluruh negara bagi memberi perkhidmatan ruhiah untuk bantuan spiritual ke atas pesakit dan kaki tangan hospital. 4 platform disediakan kepada masyarakat untuk menghubungi talian MyCare COVID-19, iaitu melalui panggilan telefon, mesej melalui aplikasi WhatsApp, email dan QR Code. Tiada keluarga yang tidak makan, tiada anak-anak yang tertidur kelaparan. Itu tekad dan usaha Masjid Al-Ihsan Kampung Johong, Jasin, Melaka yang menyahut saranan JAKIM untuk terus sama menyediakan inisiatif gerobok rezeki bagi membantu masyarakat yang terjejas. Gerobok rezeki yang disediakan di setiap masjid dalam daerah tersebut boleh diambil sesiapa saja, terutama mereka yang hilang pendapatan dan berada dalam kesempitan hidup. Biasa saya maklumkan dalam sebelum Jumaat, sebelum khutbah kita akan maklumkan kita ada program, dan siapa yang ada kesusahan barang makanan asas memang pihak masjid sediakan, dan selain daripada itu sumbangan daripada orang perseorangan. Robot ni dah lebih 3 tahun kita buat robot rezeki ni. Lepas tu dia punya bahan-bahan makanan asas lah, yang kering yang boleh kita simpan lama. Beliau juga mengingatkan barangan asas dari gerobok rezeki tersebut hanya untuk kelangsungan hidup, bukan untuk tujuan berniaga. Di kampung kita ni dah lama ada, cuma orang yang tak nak datang ambil. Kalau suruh budak-budak ambil,
dia buat baling-baling. Jadi bila mak bapak dah datang, mak bapak segan sikit. Ni akak datang, ambil untuk keluarga akak. Alhamdulillah ada macam ini. Saya yakin dan percaya usaha murni yang dibuat oleh masjid-masjid yang telah melaksanakan konsep gubuk rezeki ini akan dapat bermanfaat kepada masyarakat. Kita memang dasarnya kita nak pastikan tidak ada keluarga, tidak ada masyarakat kita yang tidak makan. Kita nak pastikan tidak ada anak-anak kita yang tertidur kelaparan. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya untuk hari ini. Jadilah warga yang prihatin dan saling membantu. Ketika kita melawan COVID-19, pastikan orang di sekeliling tidak hidup dalam kelaparan. Lebih banyak berita menarik bersama Farah Nabila selepas ini dalam Berita Wilayah. Farah. Terima kasih, Ahnaf. Kita ke berita seterusnya.